Mari kita start dengan soalan 5 ni. Raja di sebelah menunjukkan sebuah trapezium ABCD, sisi AB selari dengan sisi DC yang ditunjuk arrow ni lah, dan sudut BCD adalah theta. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Jadi dia suruh guna diagram ni untuk cari cos theta, sin 2 theta, tan 2 theta, seterusnya tentukan nilai theta. Kita tengok macam mana nak guna diagram ni. Jadi kita ada sisi selari. Ini semua 90 darjah. Asal kita boleh tentukan. Kita nak theta tu macam besar kan. Cakap kan. Selari. Ini theta. Ini. Tahu tolak theta. Mana nak cari tak? Sudut BCD theta, cari nilai cos theta. Kita kena lukis segitiga. Segitiga. Segitiga kat mana yang cikgu boleh bina? Kita boleh potong dulu tu. Potong 2? Macam ni? Macam tu. Tapi cikgu, kalau kita potong 2, kita tak sure titik apa theta ni terbelah 2 ke tidak? Tak, yang tu lah, D ke B. Mana potong 2 kat mana? Dan tarik dari Ini. D pergi kat B. Tarik daripada A Daripada D. dari B. D. B ke? D. D. Gitu. Sini. Boleh. Sekejap, kalau kita tarik, kita nak kena tarik kat mana kita tahu sudut dia. Sekejap. Lepas tu kita nak segitiga sudut tegak kan? Kita fikir lah. Segitiga sini. Mana lagi kita boleh bentuk segitiga? Mesti ada sebab lah dia bagi trapezium. Sekejap. Trapezium memang segitiga dari segi 4 kan? Tarik macam ni. Dia pi tolak theta lah. Ini pi tolak theta lah kat sini. Ini tu. Kos. Dia tak theta lah. Kat mana masa kita bentuk segitiga? Dalam Mujahid kata tarik sini tapi. Kita nak ada theta dan segitiga kan. Mesti ada theta dengan theta. Tapi theta tu duduk cakar kan. Ya. Mana nak tarik? Sekejap lah. Itu pula cikgu bagi-bagi ni. Sekejap. Awak. Okey. Nanti kita sambung diagram ni. Sekejap. Tunjuk kamu. Mundur sikit. Kalau kita cantum sini. Kita ada sisi ni 15. Sisi ni 17.
Di sini 8. Ini segitiga ni semua kita ada. Yang ni sudut tirus lah kan. Ini sudut macam sudut alfa. Alfa ni pi tolak theta. Theta ni dalam sekuan kedua kan. Kamu nampak tak dalam sekuan kedua? Dia besar. Jadi ini sudut tirus padan dia lah. Boleh pakai ke? Siap. Ni kita try lah. Ini triangle ni. Triangle sudut tirus kan. Dia macam ni dah. Macam katakan cikgu lukis kat kamu yang biasa ni. Kalau kata sudut tu dalam sekuan kedua, sudut tu kat sini kan. Tapi sudut rujukan kita kat sini kan maksud cikgu. Alpha kan. Jadi dua orang ni sepadan tak nilai dia kan. Sepadan kan. Cuma kita kena check sign dia. Maksudnya kalau cos, yang ni sekuan kedua kan. Kita anggap dia dalam sekuan kedua kan. Dia akan jadi negatif ke tak? Betul tak? Maksud kita boleh buat tak macam tu? Yang ni kita ada segitiga tu. Lengkaplah semua sisi dia. Kita ada kita boleh buat sohkah tua dia. Tapi kalau dia melibatkan sekuan yang kedua ni, sin saja yang akan jadi positif. Boleh. Cos akan jadi negatif. Mari kita check. Jadi patutnya cos theta ni dia akan sama dengan negatif cos alpha kan. Sebab pakai segitiga pelengkap kan. Betul tak? Sudut yang ni sudut tirus pelengkap ni. Jadi kalau daripada gambar ni dia 8/17 kan. Tapi kita kena buat negative sign. Itu dan kita check. Kamu tak ada pendapat ke cik? Betul lah. Okay. 5A. Betul lah. Kamu faham tak apa cikgu buat ni? Faham tak? Faham kan? Ni memang. Apa Mujahid kamu tak faham? Kamu tak faham? Tak berapa faham ni. Kamu kena faham konsep sudut tirus padan ni. Kalau kita lukis segitiga, kita memang guna sudut tirus kan? Cuma kenapa? Kalau kata sudut ni sudut cakah lah. Kamu nampak tak dia cakah? Sebab dia campur dengan sudut kecil ni 180. Betul tak? Jadi kalau kita nak bentuk segitiga, kita tak boleh bentuk dia dengan segitiga sudut cakah ni. Macam yang ni cikgu lukis lah. Kalau kita lukis segitiga dan sekuan kedua, kita akan guna sudut tirus padan dia. Cuma kita kena ikut sign add sugar to coffee tu. Faham tak? Jadi maksudnya kalau dalam sekuan yang kedua ni, cos akan jadi negatif lah jawapan dia banding dengan sekuan pertama ni. Contohnya macam cikgu bagi kamu dua sudut. Kata cos 45 dengan satu lagi dia punya nilai dalam sekuan kedua. Berapa nilai dalam sekuan kedua dia? 135 kan? Jadi kalau kita picit cos 45, kamu akan dapat jawapan yang positif kan? Kamu dapat 0.707 kan? Kalau kamu picit cos 135, kamu akan dapat jawapan yang sama. Cuma dia ada negatif sign. Nampak tak? Jadi itu maksud cikgu. Nampak tak? Okay. Jadi maksudnya ni sudut alfa ni sepadan dengan sudut ini sebab dia sudut tirus sepadan bagi theta ni. Faham tak? Jadi macam kamu anggap inilah, kata yang ni 45, yang ni 135 sekarang. Jadi kalau cos dalam sekuan yang kedua, sebab sekarang ni dia sekuan kedua lah sebab sudut dia besar, dia negatif. Tapi kalau kata sin, dia akan jadi positif lah, faham tak? Jadi kalau kata B ni, ini A dah selesai, cos theta sama dengan negatif cos alpha.
Jadi daripada segitiga ni kita akan ambil kah. Boleh lah. 8/17. Jadi jawapan dia akan jadi negatif 8/17 lah. Okay. Okay. Jadi B pula. B sin 2 theta. Sin 2 theta tak boleh tengok terus daripada triangle ni. Kita kena kembangkan dia. Dia jadi apa? Sin 2 theta. Ikut sudut berganda. Kita kembang dia jadi apa? Siapa ingat? Kita kembang. Terus dia tambah plus. Bukan. Sin 2 theta jadi apa? Ini formula sudut berganda. Jadi apa? Jadi apa? Cepat. Jawab cepat. Mana suara orang lain? Sin 2 theta jadi apa? Sin 2 theta. Sin 2 theta. Ya. Sudut berganda. Cepat. Sin 2 theta jadi apa? Sin theta tambah theta. Apa pula? Ni sudut berganda. Sin 2 theta jadi apa? Salah. 2 sin theta. 2 sin theta cos theta. Pandai siapa tu, Arif ke? Itulah dia lah. Kamu ingat ke ni? 2 sin theta cos theta. Betul tak? Ini bukan cikgu petik rangin lah, ni formula kamu dulu. Cikgu tunjuk kamu balik. Janganlah macam ni, jangan padam semua. Kamu tak habis SPM je. Aduh, mana dia? Duduk berganda kamu. Yang ni. Ni susah sikit tengok buku teks ni sebab dia tak tulis semua orang sekali. Yang ni. Sin 2 theta dengan 2 sin theta cos theta. Ni sudut berganda. Okay. Back pada question kita. Jadi kita tak boleh guna yang ni untuk tengok segitiga kita. Sebab dia 2 theta kan. Kita hanya boleh guna dia kalau dia theta lah. Jadi kita akan guna 2 sin theta cos theta lah, faham? Jadi kalau ikut segitiga kita ni, kalau sin theta positif lah sebab dia dalam sukan kedua kan. Jadi sin kita apa kat sini kat gambar ni? Sin mewakili apa? Apa? Sin so apa kat gambar? 15. 15/17. So positif lah sebab sudut cakar. Jadi sudut cakar sin tu positif. Okay, cos theta yang tadi tu kan. Jadi kita kena ambil dia negatif sign lah. Jadi kita kembang ni, kita akan dapat jawapan sin 2 theta. Dia bukan nak theta lah. Yang ni dia nak sin 2 theta. Jadi setakat kita habis kembang, kita dah dapat jawapan dia. Faham lah? Jadi ini jawapan dia. Picit kalkulator lah. 2 darab 15/7 plus darab dengan negatif 8/17. Jadi dapat jawapan negatif 240. Betul tak tu jawapan dia? Betul. Negatif 240/289. Betul ya, cikgu tengah jawapan buku teks ni. Kamu pagi-pagi mamai ya? Okay. Tan 2 theta. Yang ni pun sama. Yang ni kena masuk dalam formula sudut berganda kita. Cikgu tunjuk kamu. Tan susah nak ingat. Ini nah. Kita hanya boleh guna yang ni sebab kita punya theta tu kat sini. Kita tak boleh guna yang ni. Kita tak boleh tengok segitiga kita kat situ. Kita copy ke ini. Kamu ada salin tak nota sikit pasal identiti semua ni? Ada lah. Pastikan ada lah untuk kamu punya rujukan. Kamu nak kena tahu semua formula-formula yang kita ada. Apa? Dia copy paste hodoh kat sini. Okay. Tak apa. Jadi yang ni C tan 2 theta tu. Lepas tu dia suruh cek theta ujung sekali kan. Okay, C ya. 2 tan A over 1 tolak tan kuasa 2A. Jadi sama juga macam sin untuk sukan kedua. Sin pula. Sama dengan cos, dia akan negatif. Boleh? Tan theta sama dengan negatif tan alpha. Ni sebab sukan kedua.
Jadi kita akan masukkan gantikan nilai dulu. TOA. TOA kat sini apa? 15 per 8 kan? Tengok daripada perspektif alpha ni nah. 15 per 8. Negatif lah nah. Negatif cikgu nak ganti kat sini. Jadi dia tan 2 theta sama dengan 2 tan theta over 1 tolak tan kuasa 2 theta kan. Sama dengan 2 darab dengan negatif berapa tadi? 8 per 15. Ya ke? 15 per 8. TOA. 15 per 8 per dengan 1 tolak. Yang ni dia ada kuasa 2. Jadi maksudnya nilai ni kita boleh kuasa 2. Kuasa 2 tak apa lah. Kita boleh guna yang sama dengan tan theta. Kita boleh kuasa 2 kan gitu. Cuba kamu calculate kan untuk cikgu yang ni dapat jawab apa? Kira kan Cat? Dapat apa dapat? Ni negatif kat tingkat bawah dia. Dia kuasa 2 buku dalam kurungan lah, sebab bila kamu bubuh dalam kurungan, negatif dalam kurungan tu akan hilang lah. Cuba picitkan Zat, berapa dapat yang ni pecahan dia? Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Apa yang masuk? Okay, siapa yang dia masuk? Nak dalam pecahan ke puluhan ke? Pecahan lah. Kalau pecahan tu cantik. Negatif 16 per 5. Ya. Tak. Bukan. Silap tekan. 30 per 23? Tak. Apa benda ni? Picit semula. Salah ni. 16 kuasa 2. Tu 2 negatif 9 per 8 jadi answer. Cikgu picit dapat. Berapa kamu dapat? Sebab dapat 16 per 5 je. Salah. Siapa orang lain ada picit tak? Negatif 240 tu. Negatif hilang. 240 tu betul. 240 per 289. Tingkat bawah salah. Pasal kamu kuasa 2 tak? Aduh. 240 tu betul lah. Negatif dia hilang. Siapa dapat 240 per berapa? 8 kuasa 2. 161. Saya lupa tolak dengan 1. Jadi picit tingkat atas lu. Boleh tak cikgu tunjukkan muka kalkulator? Sebab Amai tak picit betul. 2. Picit semula lah. Sekejap. Tukar mood kereta cikgu ni. Picit tingkat atas lu. 2 darab dengan negatif 15 per 8. Nak kata cikgu ni nampak dia punya pecahan dia lah. Macam kereta putih tu. Lepas tu enter kan dia. Dapat ini kan. Bahagi 1 tolak double kurungan. Negatif sebab kita nak kuasa 2 kan dia. 15 per 8 tolak tepi. Tutup kurungan kuasa 2. Tutup kurungan. Gitu. Nampak tak? Kereta ni dia tulis biji tapi cikgu pakai kereta kelabu pun patutnya boleh kan? Tu. Jadi tak? Kamu picit dah? Dapat tak? 240 per 161. Dapat lah. Gitu. Okey. Habis dah soalan ni. Okey, seterusnya tentukan nilai theta. Jadi yang ni kita boleh pakai mana-mana lah. Sebab kita boleh shift cos kan? Kita pakai sin pun comel sikit lah, dia positif. Tapi kalau pakai cos ni kalau pakai calculator, kalau kita type negative sign, kita terus dapat jawapan sekuan kedua. Cikgu rasa lah. Tapi mari kita try pakai, kita nak pakai mana satu, mana-mana boleh. Kata sin theta sama dengan 15 per 17, kita pakai sin. Nak cek theta. Ini bila kita shift cos kan, kita dapat alpha. Berapa alpha dia? Shift sin kan? Sorry.
Berapa nilai sudut dalam sukan pertama dia? 61.93. Okey, betul. 61.93. Yang tu alfa lah. Jadi sudut dia dalam sukan kedua kan. Jadi kita nak kena tolak 180 dengan sudut alfa ni. Jadi berapa nilai sudut dia? Dia theta sama dengan apa? Ni kram masuk. 118. Mana jawapan dia? Hilang dah. 100. Oh, dia tak bagi pun jawapan theta. Teruk lah buku tak ni, dia lupa. 180 tolak 61.93 dapat buat apa tadi? Cikgu punya kalkulator ditulis dalam pecahan. 119.03. Betul ah? Okey. 07. Okey, 119.07. Lena, jadi kita tahu nah di dalam sukan kedua nah, nampak kan? Kamu nampak dari gambar ni kan? Boleh nah sebab ni dua orang ni jumlah dia 180. Kan? Jadi tak lain tak bukan lah, dia tak boleh jadi sukan ketiga lah sebab dia sampai 180 dua orang ni. Nampak tak? Jadi maksudnya dia nilai dia dalam sukan kedua. Jadi yang ni tak kisah pun kamu ambil tan ke, kamu ambil cos ke, semua akan bagi jawapan yang sama lah sebab kita bina dia daripada segitiga yang sama kan. Jadi kalau cos ni kalau kita picit negative sign dia dapat dia boleh je bagi kita jawapan terus. Maknanya untuk cos je lah cikgu rasa. Shift cos. Tak silap cikgu lah. Macam budak-budak tu ada beritahu cikgu. 8/17. Betul lah. Tapi dapat lain pula rupa dia. 118.07. Kenapa lari sikit lah. Cikgu. Ya. 180 tolak 61.93 dapat apa? 18. 18. Ni menjahit ni. Okey. 118. Betul lah. Jadi samalah jawapan dia lah. Okey. 118.07. Ya. Ya sama-sama. Jadi kalau untuk kos ni sebenarnya dia bagi kamu jawapan sampai sukan kedua kau tak silap. Jadi kalau kata kita buat negative sign dia akan bagi jawapan dalam sukan kedua. Tapi dia tak berlaku untuk sin dengan tan lah. Sin dengan tan tak gitu. Dia hanya bagi kamu jawapan dalam sukan pertama sahaja. Okey, jadi sebab tu kita sentiasa anggap kita yang kita dapatkan kalkulator tu kita panggil sudut rujukan kita sebab sudut dalam sukan pertama. Okey, boleh lah. Okey, jadi next question. Sonok juga soalan ni kan? Dia mencabar sikit. Jadi yang ni macam soalan contoh ke? Mari kita tengok. Sebatang tiang elektrik dikukuhkan oleh dua kabel seperti tunjukkan dalam rajah di sebelah. Mana tiang elektrik dia? Ini ya. Ada dua kabel. Tak pernah cikgu tengok tiang elektrik perlu dikukuhkan. Okey, lepas tu diberi tinggi tiang AB sama dengan 24 meter. Jarak BC sama dengan 7 meter. BC pendek ni lah. Dan sudut BAC, sudut ke atas ni adalah theta dan sudut ADB, sudut dongak ni adalah 30 darjah. Tanpa mencari CAD, dia bagi kita prasyarat, jangan cari CAD. Hitung nilai sin theta CAD. Okey. Maknanya dia tak bagi kita picit kalkulator lah. Kalau kata kita cari sudut CAD, sin, kata kita type sin 60 kan, kita dapat jawapan sin tu kan. Jadi dia suruh kita macam anggap dia sebagai sin theta lah macam ni. Okey. Macam nak cari sin CAD tu, mari kita tengok. CAD tu kat mana? Sini CAD. Ya. Okey. Yang ni segitiga sudut tegak kita kan? Ni segitiga sudut tegak kita. Yang ni bukan segitiga sudut tegak kan? Kita ada maklumat yang ni, yang segitiga kecil ni segitiga sudut tegak. Dia theta kan? Lepas tu macam mana nak kaitkan dengan CAD ni jap? Ini theta, sudut ADB 30 darjah. Ni 30 darjah.
30, 90. Yang ni 60 kan? 60 darjah. Nak cek sin, cek 80. Dia macam soalan tadi tu. Tapi yang ni sudut dia masih lagi sudut tirus lah. Setiap soalan pun kena fikir. Bila kamu bila cikgu rekod tu kamu mesti boring tengok. Macam mana lah? Apa idea dia? Sekejap. Cari panjang. Cik panjang apa? Kabel ni? Boleh tak boleh? Boleh, tapi cikgu nak fikir macam mana nak dapat CAD ni, sin CAD ni. Sebab kalau kita nak buat sokator, dia mesti datang daripada segitiga sudut tegak kan? Faham tak cakap cikgu? Hari macam mana nak kaitkan dengan sudut yang ni? Cikgu rasa kena pakai macam hari tu kot, formula. Ingat tak kita ada formula sudut majmuk? Ingat tak? Macam yang ni, katakan kita pakai, kita tak habis cari ya, kita pakai theta campur 60. Gitu tak? Yang ni kan? Nanti maknanya theta ni CAD kita lah. Bukan. CAD kita yang, bukan 60 kan? Theta campur dengan CAD tu ke? Kita nak bagi nama kat dia ke alpha. Ini alpha kan? Kita tak guna sudut 60 tu kot. Yang ni dua orang ni theta campur alpha lah kita panggil. Sudut CAD ni cikgu label dia sebagai alpha. Sekejap. Jadi mari kita cari dulu panjang kabel ni. Yang ni teorem Pythagoras kan? Cuba kamu cari kan ni tu tapak dia 7, yang ni 24. Berapa hypotenuse yang ni? Berapa hypotenuse ni? Yang AC ni. Berapa panjang? 25. 25. Ya. Okey, yang satu lagi ni. Yang AD ni 24. Sekejap, yang ni kita tak tahu lengkap kan? Sekejap, kita ada yang ni je. Kita tak ada. Sekejap. Ni lepas ni kot. Boleh ke kita guna, kita tak ada maknanya. 30 tu boleh ke? Guna sudut tu tak boleh ke? Guna Toa. Boleh. Sekejap. Kan? Boleh. Toa. Betul. Yang ni kita ada opposite side. Lepas tu yang ni bukan toa lah kan. Yang ni yang kamu nak cek AD kan. AD terus lah. Kita pakai sin. Sin 30 lah. Sin 30 sama dengan 24 per dengan AD. Boleh kan cari AD? AD berapa? Ni 48. Mari kita try bina kita punya equation tu nak dapat sin CAD tu. Sin, kalau pakai sin tu kan boleh ke? Sin CAD. Sin theta campur alpha ya. Sama dengan, mari kita try ya. Sin theta campur alpha. Sama dengan yang ni kita akan kembangkan dengan formula sudut. Tak. Kita akan pakai sokator itu kan. Jadi daripada segitiga yang besar ni. Macam kita buat soalan sebelum ni. Kamu nampak tak sin theta campur alpha ni apa soh dia? Dia punya ni sudut dia kan. Ini tak habis cari je. Okay, ni kena cari juga. Okay, jadi ni 24, ni 48. Tapak dia berapa? 41.557. 41 lah. 41 tu semua sekali je. 41.57. Tak comel sangat tak apa ke? Boleh kot. Okay. Jadi yang ni kita kembang ada. Nak pakai ini ke? Pakai sin ke? Pakai sin lah senang Sin. Nanti dia jadi apa? Dia jadi apa? Sin theta cos. Tapi ada banyak benda kita tak tahu. Boleh kot. Mari kita try. Jadi kalau sin dia akan jadi sin cos sin tu kan? Ingat tak? Sin cos sin. Ini A ni B kan? Jadi dia akan jadi sin theta cos alpha campur cos theta sin alpha. Kan tak boleh lah. Dia jadi banyak.
maksudnya dia jadi sin dengan cos. Kalau kita pakai tapi yang ni bukan boleh pakai sudut ganda. Sekejap. Kalau yang ni boleh ke kita solve ni? Kita ada cos alpha nak cari. Cos alpha. Lepas tu ada sin alpha sekali. Yang ni kita tahu. Memang kita tengok maklumat apa yang kita ada. Cikgu rasa kita kena cari apa macam hari tu ke cik tan tu ke? Tan tak tan susah ni macam contoh yang dia bagi tu nah. Kita nak fikir kalau kita nak cek sin ni yang mana yang paling senang kita nak guna. Kalau kita pakai cos dia sin cos kan. Sama jugalah semua ada. Theta kita tahu jawapan dia. Yang kita tak tahu tu adalah alpha. Tapi yang ni kita tahu kan. Tapi kita ada dua benda ni. Kita ada cos alpha dengan sin alpha. Dia ada dua benda berbeza. Kalau kita ganti. Yang ni kita tahulah. Yang ni soh kan. Soh jadi dia apa lah. Sekejap. Yang ni kan sudut dia. Dia 41.57 ni. Per dengan 48. Macam tu kan? Jadi dia kalau kata dia soalan segitiga, kita boleh cari sudut CAD ni cikgu rasa sebab tu dia tak bagi kita cari tu lah. Okay. Jadi kalau sin theta ni kita akan ganti daripada segitiga kecil ni. Nampak lah. Boleh ke kita dapat ni? Siapa rasa macam tak boleh dapat? Okay, mari kita try yang ni 7 per 25 kan ni tadi. Cos alpha kita tak tahu. Campur dengan, boleh tak dia jadi tan? Sekejap. Jadi nanti dia jadi tan kita tak dapat juga kan? Dia punya answer dia sekejap. Jadi yang ni cos theta. Cos theta 24 per 25. Lepas tu kita ada sin alpha. Kita ada cos, kita ada sin. Nampak tak? Kita nak sin saja. Tapi dia sudah 3-3 kan? Mungkin ada yang kita ada method lain ke sekejap. Yang ni sudut majmuk je yang cikgu boleh fikir. Kalau kata yang lain ada ke? Kalau kita pakai dia sudah 3-3 kan? Kalau kita cek sin cos mungkin kita kena cek tan sekali kot kena panjang pula dalam kerja dia. Yang ni kita stop dekat sini ke? Nak masuk formula lain pula. Formula cos alpha, cos sin tan sin cos tan. Ke ada cara lain sekejap. CAD ini kan? Kalau pakai sekejap. Kamu nampak ke masalah cikgu ni? Sekejap. Yang ini kita ada dua segitiga macam ni. 24, 7, 25, 48, 24 dengan 41.57 kan. So sini sudut alpha itu, yang ni sudut theta. Yang ni alpha campur theta. Kita tak boleh cari alpha terus, tapi kita ada ke caranya. Mana? Kalau ikut soalan yang dibuat tu tan theta, tan 2 theta, tan 3 theta kan. Macam tu kan. Semua nak kena minta tengok bantuan. Buntu.
Sekejap. Mana? Nasib kita tengok jawapan dia. Dia tak nampak, tak boleh bayang jap. Yang ni kita ada satu equation. Kalau kita ada cara lain ke selain sudut majmuk? AD. Kalau AD oh, jap. Jadi dia orang ni 60 kan? 60. Cos sin sama juga, sama semua orang dapat ada sin dengan cos Tak boleh lama sangat jap. Tengok kamu punya cara dia jawab. Amiran. Otomatik. Sendiri. Oh ni ha. Oh ni betul. Zat. Jadi dia kata CAD tu 60 tolak theta. Okey. Dia pakai sudut 60. Lepas tu kalau dia buat 60 pun dia dapat macam cikgu ni kan. Oh, okey. Cos 60. Oh, okey. Dia pakai sudut majmuk, cuma dia pakai versi yang tolak. Okey, cikgu salah ni. Yang ni cikgu pakai tambah kan. Kalau kita tambah dia jadi macam ni kan, kita tak boleh selesai ni lah sebab kita ada dua unknown. Jadi kalau kata jumlah sudut ni 60 kan, sebab sini 90, sini 30, maknanya sini 60. Maknanya theta campur alpha ni dapat 60. Maknanya alpha ni sama dengan 60 tolak theta. Ya, nak? Jadi kalau kata kita pakai yang versi yang ni, kita kembangkan dia dengan formula sudut majmuk kita boleh dapat jawapan dia sebab dia tak ada melibatkan sudut CAD. Nampak tak? Kita ada 60 dengan theta saja. Kita tak boleh pakai yang ni. Kita kena pakai yang ni. Boleh ya? Faham kan ni? Cheating lah cikgu. Okay. Jadi kita tak boleh pakai yang ni sebab yang ni jadi problem. Okay. Jadi kita tukar. Kita akan pakai sin 60 tolak theta. Okay, jadi ni sama kita akan kembangkan dia juga. 60 tolak theta tu nanti kita akan dapat jawapan. Kejap, 60 tolak theta kan. 60 tolak theta tu alpha lah. Jadi maknanya kita akan dapat jawapan dia. Okay. Tunggu sekejap. Jadi yang ni kita kembangkan dia. Sebab dia negative sign, jadi dia sama macam atas ni cuma dia jadi negatif kan. Jadi sin 60
Cos Tak theta. Tak boleh ke? Cos cos pening kepala lah kamu ni. Okay, sin theta. Okay, jadi kalau dia jadi macam ni, kita tahu semuanya. Okay, kita tahu semuanya. Okay, ni yang belah sini pun kita tahu, yang ni pun kita tahu. Kan? Jadi ni kita boleh ganti kan. 60 tolak dengan theta. Sekejap. Dah. Kita tu dapat ni. Ni sin alpha dia lah. Okay. Gitu. Ni sin alpha. Maksudnya sin CAD cikgu. Okay, jadi kalau kita buat macam ni, kita terus dapat sin alpha ni. Kita tak boleh tambah lah. Kita kena pakai besi yang tolak. Boleh lah ni? Okay, jadi kalau kata sin 60, kita akan pakai triangle yang ni lah. Ini 60. Yang ni kan? Jadi yang ni sisi dia sin. So, 41. Asalnya yang ni kena pakai dia punya besi dalam set lah. Cuba kamu beritahu cikgu dalam set jawapan dia apa yang ni. Dia punya tapak ni. Dalam set apa jawapan dia? Set. Dia bentuk set. Satu 728. Mana setnya? Set 178. Okay. Kita simplify kan. Set 1728 tu. Dia sama dengan set. Yang ni cikgu simplify dengan calculator tau. Dia set 24. 24 set 3. Kita nak kena guna bentuk set ke? Guna bentuk set sebab nanti kita punya jawapan tu dia jadi ketul macam tu. Okay macam mana dia mudahkan macam cikgu ajar kamu tu. Dia kena pecahkan dia jadi nombor yang kita boleh punca kuasa kan. Jadi untuk kes yang ni senang, kita ada calculator yang boleh mudahkan lah. Jadi kat 24 ni, 24 kuasa 2 apa? 576. Dia 576 darab 3, betul tak? Yalah, jadi 576 kita boleh set kan dia. Jadi dia keluar jadi 24 set 3. Okay. Jadi kita selesai kan. Lamanya benda ni. Okay, C60 kita. Ni C60 so 24 set 3 ni per dengan tapak kita kan. Bukan, 48. Lepas tu cos theta. Cos theta daripada segitiga yang ni. 24 per 25. Lepas tu cos 60 pula. Cos 60. Ni cos 60 kan? Kenapa dia jadi susah sangat ni cikgu rasa yang ni kalau kita ringkaskan ni dia jadi sama macam sudut khas kita kan? Tak payah tulis macam ni kan? Tapi tak apa, kita nak guna dia punya. Kita tengok jawapan dia tulis dalam tu kompleks juga jawapan dia. Ada set 24, set 3. Jadi patutnya C60 tu boleh tulis dalam set comel sikit kan? Betul tak? Kita guna triangle yang kita biasa guna tu. Yang ni. Sebab nilai dia setara kan? Yang kita guna tu tak? Ini 30, yang ni ni 60. Cos 60 1/2 tu. Yang ni. Jadi yang ni set 3. Yang ni kita boleh mudah ni. Yang ni kita tak tulis gini lah. Yang ni pun sama. Sebab dia 60 dengan 60 kan. Jadi kita tukar. Tak mau. Okay. Jadi kalau sin 60 tu daripada segitiga ni dia set 3/2 kan. Boleh lah. Okay. Lepas tu yang ni 24 per 25. Lepas tu tolak dengan cos 60 kita 1/2 kan. Lepas tu sin theta. Sin theta daripada gambar ni 7/25. 7/25. Ni mudah sikit lah. Taklah kita seksa sangat lah. Ni boleh mudah ni. 24 ni dengan 48 ni kan. Kalau kita potong dia jadi 1, bawah ni jadi 2 kan. Sama je. Okay. Lepas tu kita kembangkan ni. Kita dapat terus tak. Ini jawapan sudut sin CAD kita. CAD ni. Menyampah ni cikgu soalan macam ni. Okay, 24 set 3 over 50 tolak 7/50. Yang ni nak kena ringkaskan lagi ke?
Jadi kita satukan je. Cikgu rasa tak boleh potong dah tingkat bawah kan. Per 50. Tu ke jawapan dia. Itu jawapan dia. Jadi yang ni untuk sin. Kita kena buat untuk 3-3 lah. Jadi ni sin. Lepas tu kita pergi cos pula. Cikgu ingat kelas ini boleh habis awal. Tapi dah pukul 9 suku. Okay, jadi cos alpha kita. Macam tadi kan. Jadi dia sama dengan cos 60 tolak theta. Okay, jadi cos 60 tolak theta. Kita akan masukkan dalam formula cos kita. Jadi kalau masuk dalam formula cos, dia jadi cos sin tu kan. Jadi cos 60 cos theta tambah sin 60 sin theta. Cos 60 1/2. Kamu salihlah jalan kerja yang cikgu buat ni lah. Okay, jadi cos theta kita, cos theta, mana theta itu di atas ni? 24/25. Tambah sin 60. Sin 60 kita 3/2. Sin theta. Sin theta kita tadi mana ni 7/25. Dah sampai sini kita boleh ringkaskan je lah. 24 campur 7/3 per dengan 50. Jadi yang ni pun tak boleh potong kan. Betul lah tu. Lepas tu last kali tan. Tan lagi mencabar sikit sebab dia 2 tingkat lah. Jadi tan theta tadi, tan 60 tolak theta. Ini cikgu tak ingat dia kembang jadi apa. Jadi tan 60 tambah. Yang ni kan. Dia tolak kan. Tan A tolak tan B per 1 tambah tan A tan B. Tan A tolak tan B. Tan A tolak tan B. Okay. Tan 60 tolak tan theta per 1 tambah tan 60 tan theta. Theta. Okay, tan 60 sama dengan tan apa? Sekejap. Ni segitiga ni. Tan 60 set toa kan? 3 tolak tan theta. Tan theta 7/24. 7/24 per dengan 1 tambah tan 60 3 lagi tan theta 7/24. Jadi yang ni nak pergi calculator ke? Tak boleh, nanti set kamu hilang kan. Kita kena selesaikan kat sini. Set 3. Yang ni nak kena samakan penyebut ke? 24 per dengan 1 campur 7/3/24. Maknanya 24 per begitu. Jadi kita boleh buang satu biji 24 kan. Tingkat bawah tu. Yang ni akan cancel. Jadi dia tinggal 24/3 tolak 7 over 24 campur 7/3. Yang ni boleh ringkas lagi ke? Apa jawapan dia? Tak. Okey, jadi yang ni kita tinggal je begini. Betul lah ni nah. Okey. Okey, kat mana kita? Yang ni soalan ke-6 kan? Cikgu rasa kita tak habis semua ni. Jadi kita tengok. Yang cikgu harap soalan yang bawah-bawah ni tak susah sangat lah. Okey, kita teruskan. Habis dia kan soalan tu kat situ tu kan? Dia sejak 3-3 tu kan? Tak. Nyatakan panjang bagi kedua-dua kabel tu. Tadi kita cari dah panjang kabel. Panjang kabel AC 25. Teorem Pythagoras. Panjang kabel AD 48. Dah cari. Yang tu tak ada kaitan dengan yang atas tu pun kita boleh cari.
Okey, lepas tu nombor 7 ni. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga PQR dengan sisi PQR masing-masing dengan sudut pertentangan theta, beta dengan alpha. Tunjukkan bahawa luas segitiga tersebut diberi oleh rumus berikut. Ini soalan proving. L sama dengan P kuasa 2 sin beta sin alpha over 2 sin beta campur alpha. Oh, semua ni soalan pening-pening kepala ni. Sekejap. Jadi luas segitiga tersebut diwakili oleh formula ini. Macam mana kita nak dapat luas segitiga ni? Kita ada tiga sisi. Yang ni boleh guna macam tak ada segitiga ke? Sekejap. Jadi kita dapat jawapan sin kat sini lah. Mana dia cek luas segitiga ni? Tengah AC sin B. Tengah AC sin B. Sudut luas segitiga dia dapat yang ni formula sudut majmuk beta campur alpha. Segitiga cikgu tahu setengah AC sin B je. Ada cara lain ke nak dapat luas segitiga ni? Kata cikgu pakai theta. Sin theta ni. Jadi dia melibatkan dua sisi ni kan. Kita fikir lah. Ini formula untuk luas segitiga daripada tajuk segitiga kan dulu. Tapi last kali dia jadi gini. Ada P kuasa 2 sin beta sin alpha ni. Sekejap. Tapi ada dua kan. Mungkinlah dia pakai formula ni. Okay, jadi AC kita sudut kapit lah. Dia pakai sudut kapit ni. Maknanya dia R dengan Q ni. Sin theta. Betul dah kan? Ini betul dah. Ini. Sekejap. Macam mana dia dapat dalam sebutan alpha dengan beta ni? Pun sama ke dia lukis segitiga ke kat luar segitiga ni? Takut kan dia tak pakai kat formula ni kan. Kalau kita lukis segitiga. Okey, jap. Kalau kita lukis segitiga macam ni. Yang ni kan. Tapi kita tak tahu pun tapak ni kan. Kita tahu ni. Kok? Ini. Okey, semua ni. Semua sini P. Ini P. Kita boleh belah dia. Gambar ni. Ini kita boleh dapatkan ni. Ini kalau pakai teorem Pythagoras. Pythagoras. Ini R, ini Q, ini P. Sekejap. Nama ni cikgu tak boleh nak solve dalam masa kamu punya kelas ni. Nah, ambil masa. Mari kita tengok. Okey, jadi yang ni betul. Yang ni betul. Dia kata dia pakai formula ni. Okey. Yang ni dia campur lah, dia bukan bab trigo je lah ni, macam bab segitiga sikit. Okey, jadi dia lepas tu dia pakai petua sinus. Petua sinus dia tak terfikir sebab ini bab trigo sekarang. Jadi dia pakai petua sinus supaya dia dapat 3 equation. Mari cikgu tunjuk kamu petua sinus.
Kita ubah sikit. Bukan cara macam ni. Bukan cara trigo macam ni. Kita pakai yang ni macam soalan penyelesaian segitiga ni, bukan soalan trigonometri lah. Jadi kita ada formula ni ingat tak? Sin A over A sama dengan sin B over B sama dengan sin C over C. Yang ni formula petua sinus. Kan dalam bab penyelesaian segitiga kamu. Jadi kalau sin, maknanya kata triangle ni dia, kita tukarlah dia. Kalau sin theta ni dia sama dengan sisi yang bertentangan dengan dia tu, sisi A kan, kata diagram segitiga cikgu lukis. Jadi kita ada A, B, C dan sudut yang bertentangan dengan sisi tu kita labelkan dia dengan huruf besar kan, gini kan. Ni C, C tak nampak macam huruf besar. Jadi kalau sin B sama dengan sin B per B, macam tu lah. Okay, jadi kalau untuk gambar ni kita akan matchingkan dia dengan dia punya theta, beta dengan alpha ni lah. Jadi katakan yang ni A kamu, yang ni B, yang ni C. Okay, jadi sisi ni akan jadi A lah. Okay, yang ni jadi A, yang ni jadi C, yang ni jadi B. Okay, ini ulang kajilah balik. Jadi kalau sin A, sin theta lah. Okay, sin theta over P sama dengan, kata B kita ni kan, sin alpha over R sama dengan sin Q over sin beta over Q. Okay, jadi kita ada 3 tu. Hilang dah kan soalan cikgu. Jadi kita boleh pusingkan formula ni sampai kita dapat rupa dia gini lah. Jadi yang ni cara nak dapat luas. Dia setengah RQ sin theta ni kan. Dia kata sin theta ni kita ambil, kita nak ambil 2 benda je ke? Yang ni dia ada 3 sama dengan lah. Tapi dia ada, yang ni dia ada R kan. Sini dah tak ada R noh. Ni tak ada R, dia tak kena R. Dia ada P kuasa 2 saja. Payah juga ni lah, kita nak kena fikir, kita nak kena ganti tiap-tiap sebutan ni lah. R dengan Q ni nak dalam sebutan P. Semua datang daripada sin theta ni. Kalau sin theta, nanti kita tulis lah. Sin theta sama dengan P sin alpha over R theta sin alpha. Jadi kat situ dia beta sin alpha. Kalau exam tanya soalan macam ni tak patutlah nah. Ambil masa kamu nak prove benda ni. Lepas tu apa dia? Sin theta. Nak sin theta juga lah. Kalau kita dah ada yang ni, kita gantikan dalam formula. Q ni kena ganti kot. Q. Ni kita kat sini. Kita hilang lah kan. Jadi kita tinggal setengah PQ sin alpha. Di Q ni kita nak hilangkan dia. Kita nak gantikan dia dengan, kita nak ambil siapa lah tak? P nak ada. Sekarang dia sin alpha, sin beta. Kalau kita ambil 2 orang ni ke? Orang ni kot. Nanti R tu ada lagi. Sekarang ni R dah hilang. Kita ambil yang ni dengan yang ni ke? Tapi kita tak nak jawapan dalam sin theta kan? Sin beta per Q ni sama dengan apa? Kita nak ambil apa? Kita nak ganti Q ni. Kita nak dihilang.
Sebab dia dah tak ada dah kat situ. Kalau cikgu ambil mana? Kalau cikgu ambil ini, lepas cikgu substitute yang ni semula, dia substitute 2 kali ke? Sama dengan P yang ni kot, pakai ini kot. Ini ke? P sin alpha over R. Nanti R tu ada Ada cikgu nak hilang kan? Sin alpha memang dah ada kan? Sin kita nak Q sama dengan apa? Sin beta over P sin alpha over R. Kalau kita ganti dia R tu ada sebiji. Dia pusing-pusing macam tu. Tak apa. Nanti cikgu tunjukkan sebab dah pukul 9.27 lah. Ada berapa soalan lagi kat sini? Yang ni tak susah kot. Yang bawah ni tak susah kan. Jadi bawah ni cikgu tinggal untuk kamu lah. 2 orang ni. Cikgu akan hantar kamu. Cikgu akan selesaikan soalan ni untuk kamu. Tapi cikgu rasa soalan exam janganlah keluar macam ni lah. Sebab cikgu rasa tak boleh nak fikir dalam waktu exam hall tu. Susah. Okay, ni kategori cikgu rasa susah sangat. Dah lah dia berbeza kan. Lepas tu kamu nak kena proof pula. Nak bagi sama macam yang dia punya ni, kita kena banyak bertawakal. Sebab dia pusing-pusing. Nanti cikgu fikir balik macam mana cikgu nak kena pusing ni supaya hilang abjad-abjad yang kita tak nak tu. Kita tak nak RQ sin theta ni, mesti kita boleh gantikan dia dengan 2 orang ni. Nanti cikgu fikirkan. Tak apalah, soalan macam ni tak typical, cikgu rasa dia tak terkeluar dalam exam. Jadi kita nak cuti dah tak apa.